Hai, hai, assalamualaikum and salam kembara di hati kepada korang semua. Apa kabar semua? I hope you guys doing well out there. Dan sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada korang semua yang telah join live Club Kembara pada hari ini. And kepada korang yang belum atau baru dengan Club Kembara ialah kita selalunya mengadakan aktiviti outdoor juga indoor, tapi selalunya klub kembar ini yang kita lakukan selalunya lah kebanyak di outdoor. Contohnya ialah hiking, climbing, canoe activity, we go to the woods, something like that. Yeah, that's klub kembar actually. Tapi klub ini lebih kepada activity outdoor yang mana selari dengan trademark yang kita punya, iaitu take the challenge, get the experience, enjoy the environment. Okay, saya Abrory dan hari ini saya akan berkongsi kepada korang semua maklumat wall climbing. First, saya akan memberitahu korang semua apa itu wall climbing. Wall climbing dirujuk sebagai mendaki dinding batu or river as rock climbing. Adalah sama dengan rock climbing, tetapi yang ini dilakukan dengan perserikatan yang terkawal sehingga lebih selamat. Ya. Seterusnya, wall climbing boleh dilakukan di pusat-pusat kecergasan khas yang memiliki equipment yang lengkap. Actually, wall climbing lazimnya dilakukan indoor, tetapi banyak juga sekarang ni wall climbing itu dilakukan di outdoor. Untuk aktiviti wall climbing sememangnya tidak lengkap dengan tiada climbing wall. So, apa itu climbing wall? Just like what I said before, ada level 1. Just like what I said before, there's a different level between them. Ada level 1, 2 dan 3. So nanti korang akan pergi ke pusat sukan, korang akan tengok ada level-level di situ. Ada level 1, 2 dan 3. Perbezaan level itu semua ialah terdapat pada batu yang tersusun di wall itu sendiri. Di level 1, korang akan jumpa batu-batu yang besar dan mudah untuk dipegang. Dan di level kedua, batu-batu besar juga, tapi akan terasa sukar sedikit untuk di hold. And third level ialah yang highest daripada semua tu nanti. So, korang akan jumpa batu-batu yang kecil, and then it's quite hard to hold. And then you need some effort to get up there. Yeah. So I'm not gonna talk and just stay here. Saya akan pergi ke pusat sukan just right after this, and then I'm gonna show you how does the wall climbing looks like. And make sure you watch this till the end. I'm gonna show you. There's actually there is a few questions that I want to asking you. Make sure you watch the Make sure you watch this video until the end, and you're gonna see and you're gonna find the answer along this video. Oke, jadi sekarang saya ingin memberitahu kalian semua mengenai nama alatan-alatan yang digunakan dalam wall climbing. Di sini kami telah menyusun alatan yang akan digunakan untuk memanjat wall. Sebelum kami menyusun alatan-alatan tersebut, kami akan membentangkan ground sheet yang warna putih itu untuk mengalas alatan-alatan wall climbing. Oke, seterusnya untuk alatan yang first nih merupakan harness yang wajib dipakai oleh climber dan belayer sebelum memulakan aktiviti memanjat. Yang kedua pula ialah carpenter rope yang akan digunakan oleh belayer dan climbers. Yang ketiga pula ialah carabiner. Untuk carabiner ini juga akan digunakan oleh climber dan belayer. Nanti saya akan tunjukkan cara penggunaan carabiner ini sebentar nanti ya. Yang terakhir ialah belay devices. Untuk belay devices hanya belayers yang harus memakainya. Yang ini juga nanti saya akan tunjuk
kepada kalian bagaimana untuk menggunakannya. Untuk pengetahuan kalian, kami sememangnya akan sanitize semua alat wall climbing sebelum melakukan aktiviti memanjat. So, it's safe guys. So this is part climbers. The equipment between climbers and belayers are the same actually, such as harness, rope to connect them, carabiner, and so on. Make sure equipment yang korang pakai itu safe and proper and fit to your body. Dan jangan lupa korang kena pastikan korang pakai helmet. Alright. So, kita ready untuk climb sekarang. Untuk melakukan climbing, kaki ada sebagai tolakan, so our hands can reach batu selanjutnya untuk menaiki wall. So badan tu kena straight away next to the wall atau bagi badan rapat dengan wall. Dan apabila climbers rasa macam penat dan dia kena bagi tahu belayers untuk rehat sekejap, sehingga belayer boleh bersiap apabila climbers melakukan kesilapan langkah. So selanjutnya bila climbers nak turun, ia perlu memegang tali dan melakukan tolakan dengan kaki untuk turun ke bawah. This is part explaining as a belayer. Sebagai seorang belayer, you all have to make sure a few things before climbers start to climb the wall. First, korang kena pastikan carabiner terpasang dengan baik dan benar sehingga safe untuk climbers and belayers. Second, tiada apa-apa masalah kepada rope yang akan digunakan semasa wall climbing nanti, sebab itu boleh membahayakan climbers dan belayers. Third, you all juga kena pastikan belay devices dapat digunakan dengan baik tanpa ada apa-apa masalah. For example, case rope tak boleh ditarik atau di-release disebabkan stuck dengan belay devices itu sendiri. Lastly, about harness, ia adalah salah satu benda yang penting dalam aktiviti wall climbing, so korang kena pastikan benda ni fit to your body. Now part technique
as a belayers. For the technique, you all have boleh tengok seperti yang saya buat. Every step up yang dibuat oleh pemanjat, korang kena tarik tali tu bagi dia ketat dengan cara korang boleh tarik dengan dua tangan seperti yang saya buat. But yang paling terpenting ialah korang kena senantiasa siap apabila climbers make any mistake or any wrong step, dan juga bila rasa nak meminta backup apabila berat badan climbers lebih berat dari belayers.
So sekarang kita akan move to the Q&A section. If you guys watching this video from the beginning till now, I believe that you all guys can answer the question, because saya fikir soal ni just senang lah, macam it's common for wall climbing. Okay, sebelum memulaikan aktiviti memanjat wall, ada pemanasan wall atau tidak? So basically, sebelum melakukan aktiviti memanjat atau wall climbing, itu diadakan stretching atau tidak? That's the first question. So the answer, semestinya dalam apa-apa sukan pun sepatutnya kita melakukan, dalam apa-apa sukan yang melibatkan kegiatan otot ataupun dalam melibatkan kegiatan yang berat dan memerlukan banyak otot or muscle that working on it, so kita kena melakukan stretching, karena itu ialah penting bagi our second question. Okay, second question is, kenapa ada 3 level dalam wall climbing? So bagi mereka yang pemula atau beginner, sangat digalakkan untuk melewati step pertama dulu, iaitu level 1. Dan bagi mereka yang mahir sedikit, so they can move to the next level, which is level 2. Atau mungkin mereka lebih mahir lagi atau percaya diri dan boleh menaiki level 3, it's okay. Kerana setiap peringkat dalam wall climbing itu mempunyai kepahian yang berbeza. So bagi beginner sangat digalakkan untuk melewati tahapan pertama terlebih dahulu, yaitu level 1. Sehingganya beginner boleh dibiasakan dengan wall climbing itu sendiri. Dan bagi mereka yang lebih mahir atau mahir sedikit daripada itu, boleh mencuba kepada level yang 2 ataupun 3, seperti like that. So soalan ketiga ialah, kelab kembara ada menganjurkan pertandingan untuk wall climbing ke, atau just hanya aktiviti petang-petang sahaja? So boleh dikatakan setiap petang kelab kembara selalunya membuka wall climbing. So bagi sesiapa yang ingin mencuba wall climbing, bolehlah datang ke pusat sukan. Kelab kembara selalunya membuka wall climbing itu daripada pukul 5.30 sehingga sebelum maghrib lah. Yep. Dan juga kelab kembara mempunyai grup dalam Telegram tentang wall climbing jugalah. So korang boleh join dalam grup tu. Bila any updated about bila kelab kembara nak buka wall climbing, atau hari ni tak ada wall climbing, korang boleh tahu dalam grup tu. Any information, it will be appear in that group. So dalam soalan keempat ialah, alatan apa yang paling penting dalam activity climbing? The answer is tali pinggang pendaki, alat belay dan kasut pendakian yang sesuai. So soalan kelima ialah, apa larangan yang ada sewaktu nak climb? So larangan waktu climb ialah, jangan terlalu tergesa-gesa, kerana untuk memudahkan pemanjatan dinding. Pemanjatan perlu untuk merancang langkah mereka, seperti perlu menentukan batu yang mana nak kita pegang dan batu mana yang nak kita tolak. So selanjutnya pemanjat kena berhati-hati dan janganlah terlalu cepat, sebabkan belayer, sekiranya belayer tidak dapat bertahan dan menahan tali pada tahap minimum, dia harus berkomunikasi dengan pendaki untuk
melambatkan. Ya. So lepas tu jangan mendaki secara langsung di atas ataupun di bawah pendaki lain di dinding. Ya. So soalan nombor 6 ialah berapa maksimum berat seseorang yang boleh menaiki dinding atau yang boleh climbing. Ya. Sekiranya berat badan seseorang berlebihan, tidak digalakkan bagi mereka untuk menaiki dinding karena kecederaan yang berlaku jauh lebih tinggi. Namun kami ingin mendorong semua orang untuk mencuba memanjat dinding tanpa mengira bentuk dan size physical. So the recommended weight limit is less than 113 kilogram. Yeah. So the last soalan nomor 7 ialah untuk sampai ke puncak, adakah kita ikut masa yang ditetapkan atau rekod masa sendiri yang mampu? So untuk menjawab soalan ini, ikut masa sendiri yang mampu karena ini bukan pertandingan. So you try your best. If you get really fast, get into up there, it will be good. But lainlah kalau pertandingan dan ada masa yang ditetapkan, maka wajib untuk mengikuti masa yang telah ditetapkan dalam pertandingan tersebut. So itu sajalah soalan yang ada. If you're interested to the wall climbing, just come to the sports center around 5:30 and before Maghrib will be open every day. Mostly every day they are open for the climbing. So let's go. What are you waiting for?